Selesai kajian kita terhadapnya pada sesi yang lepas, surah Ar-Rahman. Allah peringatkan kita bahawa Allah memang sayang kepada kita. Sebab itu dalam surah itu diulang-ulangi 31 kali pertanyaan tentang nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmatmu yang manakah yang kamu wahai jin dan manusia kufurkan? Nikmatnya mana satu yang kamu tak suka? Nikmatnya mana satu yang kamu nak derhaka dan dustakan? Nikmatnya mana satu? Disebabkan begitu banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, tak terhitung nikmat-nikmat itu. Adakah itu melambangkan Allah itu benci kepada kita? Allah yang memberikan nikmat yang begitu banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Adakah Allah yang seumpama itu Allah yang bencikan makhluk? Ataupun Allah yang memberikan nikmat itu Allah yang begitu sayangkan makhluk? Justru bila kita mengkaji surah yang lepas Ar-Rahman, kita peringatkan diri kita bahawa Allah is love. Allah itu sayang, kasih kepada makhluknya. Tetapi sayang kasihnya tidak bermaksud makhluknya tidak diuji. Sebab di sebalik ujian itu ada rahmat. Di sebalik ujian itu ada kesenangan. Di sebalik ujian itu melahirkan kematangan dan sekaligus kecemerlangan. Maka semua yang berlaku ada rahsianya. Tetapi semua yang berlaku ini tidak menunjukkan bahawa Allah membenci makhluknya. Sebaliknya, apa yang berlaku tersirat di sana kasih sayang Allah. Itulah rumusan tentang surah yang telah kita bicarakan sebelum ini, surah Ar-Rahman. Seterusnya kita masuk ke surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah bermaksud kejadian yang pasti berlaku, dan tafsirannya ialah kejadian yang bernama hari kiamat. Dia pasti berlaku. Salah satu nama bagi Al-Qiyamah ialah Al-Waqi'ah. Dan ulama tafsir mengatakan nama bagi hari kiamat begitu banyak. Kesemua nama itu menceritakan tentang ciri-ciri yang wujud pada hari kiamat. Hari kiamat merupakan nama yang popular. Al-Waqi'ah juga melambangkan hari kiamat. Ia bermaksud kejadian yang pasti berlaku. Az-Zalzalah juga berkaitan dengan hari kiamat, tentang goncangan yang pasti berlaku. Al-Infitar, Al-Insyiqaq dan sebagainya merupakan nama-nama lain yang maksudnya sama dengan hari kiamat. Maka surah yang kita kaji ini berkaitan dengan hari kiamat, menyedarkan kita tentang sesuatu kehancuran yang pasti berlaku. Setiap yang ada permulaan ada akhirnya. Alam ini ada permulaannya. Bermula dengan suatu cantuman yang Allah ledakkan, yang hari ini pakar-pakar sains mengistilahkannya sebagai Big Bang, dan teorinya dikaitkan dengan Big Bang itu. Itu permulaan alam semesta. Maka alam yang bermula seperti itu ada akhirnya, dan akhirnya ialah hari kiamat. Itulah keyakinan, keimanan, kepercayaan orang yang beriman kepada Allah berdasarkan wahyu. Maka Al-Waqi'ah merupakan kejadian yang pasti berlaku. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah. Anda, saya yakin, sudah memahami maksud Makkiyah. Ini antara ilmu yang perlu kita faham ketika kita mengkaji Al-Quran. Dia panggil ulumul Quran, ilmu-ilmu asas tentang Al-Quran. Dengan ilmu-ilmu ini kita akan lebih memahami Al-Quran dan maksud ayat-ayatnya.
Surah dan ayat-ayat diturunkan sama ada sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Surah ataupun ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dinamakan sebagai Makkiyah. Bila kita mendengar kalimat Makkiyah, kita terasa ia berkaitan dengan Mekah. Seolah-olahnya surah ini, ayat ini diturunkan di Mekah. Sebab itu ia dinamakan Makkiyah. Rupa-rupanya bukan demikian maksudnya. Makkiyah tidak berkaitan dengan Mekah, tetapi berkaitan dengan kejadian ayat dan surah diturunkan sebelum hijrah, walaupun majoritinya di Mekah. Kemudian surah dan ayat yang diturunkan selepas hijrah dinamakan sebagai Madaniyah, bukan berkaitan dengan Madinah, tetapi diturunkan selepas hijrah, walaupun majoritinya diturunkan di Madinah. Fokus ayat berbeza. Makkiyah seperti surah Al-Waqi'ah ini memfokuskan tentang hari kiamat, memfokuskan tentang hari pembalasan, memfokuskan tentang kuasa Allah, memfokuskan tentang syurga neraka. Dalam bahasa yang mudah, surah-surah Makkiyah memfokuskan tentang hal-hal prinsip, hal-hal dasar tentang sebuah kehidupan. Allah nak memberitahu kepada masyarakat ketika itu yang baru mendengar nama Islam, yang baru mengenali Muhammad sebagai Rasul, yang baru hendak memahami mesej ataupun risalah Islamiah. Allah nak memahamkan mereka yang baru mengenali Islam itu dengan prinsip-prinsip Islam terlebih dahulu, sebelum mereka diperkenalkan tentang perincian hukum hakam dan peraturan. Perincian hukum hakam dan peraturan fokusnya ialah dalam surah-surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah, tidak sebelumnya. Maka surah Al-Waqi'ah memfokuskan tentang hari kiamat, tentang syurga neraka, tentang ciri-ciri ahli syurga dan ciri-ciri ahli neraka. Ini dasar yang perlu difahami oleh manusia terlebih dahulu sebelum mereka memahami perincian hukum-hukum dalam kehidupan. Maka itulah sedikit penerangan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan kalimat Waqi'ah yang menjadi tema surah ini terdapat dalam ayat nombor 1 dalam surah ini yang mengandungi 96 ayat. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis yang dinukilkan dalam kitab-kitab tafsir, dinukilkan semula oleh Syekh Said Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir, dinukilkan juga oleh Syekh Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Disebutkan bahawa Nabi SAW pernah berkata bahawa rambutku semakin cepat berubah disebabkan 5 surah. Maksudnya 5 surah ini memberi suatu impak yang berat ke atas Nabi. Sebab Nabi, kita sama-sama maklumi, bukan sekadar mengaji. Orang sekarang mengaji, Nabi mengaji, memahami dan menghayati. Oleh sebab itu yang Nabi lakukan, dan itu juga yang sahabat-sahabat lakukan, maka impaknya berbeza berbanding orang yang sekadar mengaji, yang sekadar mementingkan lagu, suara, sebutan makhraj dan sebagainya. Walaupun mengaji memang penting. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, datang riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, Nabi berkata 5 surah ini mencepatkan uban tumbuh di kepalaku. Pertama surah Hud, keduanya surah
Al-Waqi'ah yang sedang kita kaji sekarang.